korang belum cukup minat Fast and Furious kalau tak pernah tengok Too Fast Too Furious ni. Mana movie ni lah yang berjaya buat nama Brian O'Connor yang dilakukan oleh Paul Walker menjadi famous dulu. Selain tu, kereta dia bawa masa mula-mula movie ni pun menjadi idaman ramai lelaki luar sana sampai ke hari ni. Nak tahu apa yang bestnya movie ni? Jom tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, tunjuk rasa support korang kepada tim kami dengan tekan like dan subscribe channel kami. Barulah bersemangat nak buat video lagi dan lagi. Jadi guys, ini plotnya. Brian O'Connor kini seorang bekas polis yang sedang melarikan diri akibat tindakannya membiarkan Dominic Toretto melepaskan diri pada movie sebelumnya. Dia menetap di Miami untuk memulakan kehidupan baru. Di sini, dia mempunyai kawan baru iaitu Tash Parker, bekas pelumba jalanan, mekanik terkenal Jimmy serta Suki, seorang lagi pelumba jalanan. O'Connor kini dikenali sebagai gelaran Bullet dan bersaing dengan pelumba jalanan yang lain dalam perlumbaan taruhan yang tinggi. Satu malam selepas memenangi perlumbaan, dia ditangkap oleh ejen kastam Amerika Syarikat selepas keretanya dilumpuhkan oleh peranti gangguan elektronik seperti harpun fiction yang digunakan oleh ejen kastam bernama ejen Markham. Dia ditangkap dan dibawa bertemu ejen Hars Bilkins yang membuat perjanjian dengannya, mengatakan bahawa jika dia menerima untuk mengambil bahagian dalam misi, rekod jenayahnya akan dihapuskan bersih. O'Connor akan ditugaskan bekerjasama dengan seorang lagi pegawai yang bernama Dan, tetapi dia meminta untuk bekerjasama dengan orang yang lain. O'Connor dan Bilkins kemudian pergi ke Barstow, California, di mana O'Connor mencadangkan perjanjian itu kepada rakan zaman kanak-kanaknya dan bekas banduan Roman Pierce. Misi mereka melibatkan bekerja menyamar sebagai pelumba jalanan untuk ketua kartel dadah Amerika Selatan Argentina bernama Carter Veron. Dengan bantuan dari Monica Fuentes, seorang lagi ejen kastam Amerika Syarikat yang menyamar, telah terlibat secara romantis dengan Veron. Veron mengadakan satu perlumbaan sebagai uji bakat di mana para peserta akan mengambil barang berbentuk envelop dari sebuah Ferrari-nya yang berada di dock boot. Seperti disangka, barang tersebut didapatkan oleh Pierce dan O'Connor terlebih dahulu. Mereka bagaimanapun diganggu oleh ejen Markham yang tiba di tempat kejadian selepas dikesan melalui GPS yang dipasang dalam kereta mereka. Dengan andaian mereka cuba untuk melarikan diri, lalu menyebabkan semua pelumba lain segera beredar dengan kehadiran mereka. Pierce melepaskan tembakan ke arah Markham dan menghalang unitnya dari bergerak. Kemudian kedua-duanya melarikan diri. Kembali ke pekarangan Veron, mereka dibawa masuk untuk perbincangan lanjut dengan Veron. Veron menjelaskan bahawa dock boat adalah miliknya dan perlumbaan itu hanya sebagai uji bakat untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjalankan kerjanya. Dia menyatakan pekerjaan seterusnya diberi nama pandu barangan saya ke tempat bernama Kiss dan saya secara peribadi akan menyerahkan 100 Gs. Pierce meminta hadiah $100,000 itu untuk setiap seorang, iaitu untuk dia dan O'Connor. Veron mencadangkan mereka berbincang dengan lebih terperinci di kelab malamnya pada malam itu. Apabila O'Connor dan Pierce kembali ke Markham, dia menegur mereka kerana cuba melarikan diri, tetapi O'Connor berkata bahawa Markham hampir mengkantoikan penyamaran mereka. Markham mengancam untuk mendakwa kedua-dua mereka sehingga mereka mendedahkan maklumat mengenai Veron sambil mengesyaki penyamaran oleh Monica pula berada dalam bahaya. Kedua-duanya dibenarkan meneruskan kes itu. O'Connor mengesyaki masalah utama yang mereka hadapi, di mana selepas tugas itu dilakukan, Veron mungkin tidak jujur dengan janjinya dan mungkin akan membunuh mereka. Mereka langsung merancang jalan penyelesaian di mana memerlukan dua lagi kereta baru dan meminta Tash mengatur perlumbaan untuk pink slip atau pertaruhan kereta dengan dua pelumba dari perlumbaan uji bakat sebelum ini.
O'Connor dan Pierce berjaya memenangi Yenko Camaro 1969 Corpi dan Challenger RT 1970 Darden. O'Connor dan Pierce tiba di kelab malam untuk bertemu Verone seperti yang diberitahu. Dia membawa mereka ke lounge VIP di mana Verone terus memujuk atau dengan kata lain seksa seorang detektif polis bernama Whitworth untuk memastikan polis tempatan jauh dari O'Connor dan Pierce supaya mereka boleh mengangkut wang itu. Verone menyeksa Whitworth untuk melakukan seperti apa yang disuruhnya, di mana dia menggunakan baldi champagne untuk memerangkap tikus besar di dada Whitworth dan menggunakan blowtorch untuk memanaskan baldi, lalu membuatkan tikus di dalam baldi itu mencakar dan menggigit Whitworth dalam usaha untuk melepaskan diri dari kepanasan. Keesokan paginya, mereka memulakan misi dengan Mitsubishi masing-masing. Mereka membawa wang Verone yang diisi dalam bagasi dan 2 orang suruhannya menunggang bersama-sama mereka. Semasa proses pengangkutan wang Verone itu dijalankan, Detektif Whitworth yang korup memanggil unit polis untuk bersedia di kawasan berdekatan. Kemudian kejar mengejar berlaku dan helikopter polis tiba dan 2 pegawai SWAT polis menggunakan EST ke atas mereka. Pierce berjaya mengelak tetapi kereta O'Connor terkena, menyebabkan sistem elektronik keretanya mula terpadam. Brian dengan berani mengeluarkan cangkuk ESD dan membalingnya ke sebuah kereta polis menyebabkan ia hilang kawalan lalu memberi mereka sedikit masa. Mereka lalu membawa polis-polis itu ke sebuah gudang. Polis telah mengepung bahagian depan gudang itu. Rakan-rakan pelumba jalanan O'Connor dan Pierce termasuk Slapjack dan Orange Julius mencipta huru-hara lalu membolehkan O'Connor dan Pierce melepaskan diri dan meneruskan misi mereka. Ia bermula dengan keluarnya 4 buah Dodge Rams baru yang bertindak untuk menolak kereta-kereta polis. Kemudian beratus-ratus kereta pula keluar termasuk O'Connor dan Pierce. Mitsubishi mereka muncul semula dan tidak lama kemudian dikesan oleh pasukan polis dan berjaya menangkap mereka di perhentian pantai. Tetapi pemandu Mitsubishi itu didedahkan sebagai Touch dan Suki. Sementara O'Connor dan Pierce telah beralih ke Yenko dan Challenger yang mereka menang dari perlumbaan sebelumnya. Oleh itu mereka berjaya melepaskan diri dari polis dan bersedia untuk meneruskan rancangan mereka. O'Connor dan Pierce berpecah untuk bertemu di lokasi seperti dirancang. Pierce tidak lama kemudian mengeluarkan orang suruhan Verone yang menunggang bersamanya, lalu bertemu Jimmy di lokasi yang dipersetujui. Jimmy dan Pierce hairan kerana Brian masih belum sampai. Pierce diberitahu oleh O'Connor rancangan itu telah berubah, sementara O'Connor diberitahu oleh orang Verone untuk tidak pergi ke lapangan terbang yang mereka fikir adalah destinasi sepatutnya, tetapi ia telah ditukar ke sebuah jeti. Sebaik tiba, O'Connor langsung disoal siasat tentang di mana kedudukan Pierce dan separuh lagi wangnya. Verone kemudian mendedahkan bahawa dia tahu Monica adalah ejen kastam Amerika Syarikat yang sedang menyamar apabila dia termasuk perangkap Verone kerana memberitahu ejen kastam Amerika Syarikat mengenai niatnya untuk melarikan diri dari negara itu melalui lapangan terbang terpencil. Malcolm mempunyai pasukan SWAT yang bersedia untuk menyerbu jet pribadi Verone yang mereka anggap dia akan melarikan diri, tetapi ternyata hanya umpan dan mereka semua telah dipermainkan. Verone beredar selepas menghantar O'Connor pergi bersama orang suruhannya untuk dibunuh seperti yang diramalkan sebelum ini. Pierce sempat tiba untuk menyelamatkan Brian yang hampir dibunuh. Di atas kapal layarnya, Verone menegur Monica kerana pengkhianatannya lalu mengarahkan untuk pergi ke tingkat bawah. O'Connor dan Pierce masuk ke Camaro kemudian merancang untuk menyelamatkan Monica dari Verone dengan membawa laju Camaro itu dari jalan berdekatan lalu terbang mendarat di bahagian atas kapal layar. Mereka berjaya tetapi hampir dibunuh oleh Verone yang mahu menembak mereka dengan senapang patahnya. Namun sempat ditembak dahulu oleh O'Connor.
Monica berjaya melarikan diri dan merapas senapang patah Verone sebelum dia mencapainya kembali. O'Connor dan Pierce lega kerana mereka telah berjaya dalam misi mereka. Verone ditangkap dan separuh beg duffel yang membawa wang dadahnya ditemui dari kamera O'Connor. Malcolm bersetuju dengan perjanjian mereka untuk membersihkan rekod mereka. Mereka bertemu dengan Monica dan Bilkins yang menyatakan untuk melepaskan Suki dan Taj. O'Connor dan Pierce merancang untuk terus tinggal di Miami di mana mereka boleh membuka garaj. Tetapi apabila ditanya bagaimana mereka mampu, kedua-duanya secara diam-diam mengaku antara satu sama lain bahawa mereka telah mengambil beberapa wang dari beg sebelum. Pierce menunjukkan wang yang dicurinya yang telah dimasukkan di celah pinggang seluarnya. Korang tahu tak apa nama kereta yang Brian bawa masa babak awal-awal movie tadi? Inilah 1999 Nissan Skyline R34 GTR. Dan kalau korang minat nak tahu atau ingat balik pasal movie-movie Fast and Furious ni, korang boleh check out dekat playlist dalam kotak ini. And jangan lupa like dan subscribe ya.